Sebab kata Imam Abu Hanifah, saya dapat melihat 70 sahabat solat macam gini. Tengok, dia dapat lihat 70 sahabat sembahyang letak tangan bawah pusat. Habis kita nak tolak senang-senang. Jadi kalau rujuk kepada teks, level kita bukanlah orang-orang yang harus lihat kepada teks. Allah sendiri suruh kat banyak dalam Al-Quran, ikutlah orang-orang yang Allah berikan tanda-tanda keredaannya, tanda-tanda rahmatnya, iaitu para awliya salihin. Kita ikut mereka, kita sokong mereka, kita mencintai mereka, kita tergolong di bawah panji-panji mereka, insya-Allah. Jadi yang penting dalam segala-galanya, apa jalan yang kita pilih, jangan sampai menentang jalan para awliya, jangan sampai menyalahkan perjalanan para awliya. Kerana dengan demikian kita akan termasuk golongan musuh-musuh Allah. Dalam hadis kursi ada mengatakan, man adzali waliyan fa adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti para awliya aku akan isytiharkan peperangan kepada mereka. Bermakna kalau perjalanan kita, konsep kita di atas muka bumi Allah ini menyakiti para awliya, merendahkan para awliya, meremeh-remehkan para awliya, kita tak terlangsung sedar atau tidak dah termasuk golongan musuh-musuh Allah yang Allah isytiharkan peperangan di kalangan malaikatnya kepada kita. Jadi kita kalau dengar cerita karamah dan sebagainya, maka ia adalah sesuatu kekuatan dalam diri kita untuk ikut orang-orang seperti itu. Dan terbukti di dunia orang-orang soleh ini mempunyai ribuan dan jutaan pengikut, dan mereka semua menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang terselamat. Baik, ini antara huraian-huraian yang kita dapat lihat. Apabila kita mendengar kisah-kisah para awliya, maka ia adalah satu dorongan dan kecintaan. Mengikut para alim ulama, kalau kita mendengar mangkabah artinya manakib, kisah-kisah para awliya, seharusnya ada perasaan rindu, seharusnya ada perasaan gembira, seharusnya ada perasaan cinta yang timbul selepas mendengar cerita mereka, agar Allah berikan kita yang mendengar kisah ni barakahnya, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan kemudahan untuk mengikut jejak langkahnya. Nanti insya-Allah pada masa-masa akan datang, kita mungkin diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan dan sebagainya untuk mendengar lagi terus menerus kisah riwayat Habib Noh yang tak putus-putus kita terima sampai ketika ini, dan setelah diterangkan oleh Ustaz Abu Zaki, sampai kitab kita dah siap pun cerita masih masuk lagi. Katanya nak bikin terus yang kedua. Saya cakap tunggu, mungkin datang lagi kita habiskan semua, pasal banyak yang datang lagi kisah-kisahnya. Nanti insya-Allah ya, kita akan dengar seluruhnya kisah-kisah mengenai perjalanan Habib Noh yang secara dasarnya banyak menolong masyarakatnya, banyak menolong orang-orang susah, banyak mencintai dan membangun dan mendukung anak-anak kecil. Beliau ini adalah orang yang biasa tapi kerjanya hebat. Ustaz dah sampai masuk. Baik, itulah di antara yang adab kita mendengar kisah-kisah kemuliaan, kisah-kisah mangkabah, agar ianya menjadi satu perangsang, satu sokongan dalam diri kita untuk kita ikuti jejak langkah mereka. Yang keduanya yang boleh kita ambil daripada kisah ini adalah tentang pangkat-pangkat kewalian. Ini bukan peringkat kita, ini bukan permainan dan padang kita. Kita tak tahu pangkat para awliya. Yang tahu pangkat awliya ini adalah para awliya sendiri. Kita tak tahu pangkat Habib Noh, melainkan ada khabar-khabar yang sampaikan kepada kita. Sudah tentu ada, kita dah dengar dalam pengajian mangkabah pertama, mangkabah kedua, daripada para habaib, daripada awliya-awliya yang dahulu yang besar-besar. Mereka dapat informasi, mereka dapat cerita-cerita, mereka dapat ilham dan sebagainya yang memberitahu tentang kehebatan dan makam Habib Noh. Dan sebab itu kita jangan pertikaikan sangat, kerana level kita adalah orang awam. Yang dikatakan kutub dan sebagainya adalah nama-nama, kerana bagaimana Allah memberikan level kepada Rasul dan Nabi, begitu juga Allah memberikan level kepada umatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itulah rasul-rasul yang kami berikan kelebihan berbeza-beza antara satu sama lain. Kata alim ulama, sebagaimana para nabi mempunyai level pemberian berbeza-beza, umat Muhammad pun diberikan level dan pemberian yang berbeza-beza, bidang yang berbeza-beza.
ada pakar tentang bidang ini, ada pakar tentang bidang itu, bidang ini, semuanya betul, semuanya sah. Sebab itu perlu diberikan jawatan, dan nama ini adalah indikator bagi mereka yang tahu pangkat-pangkat mereka. Baik, kemudian alhamdulillah kita dah mendengar sedikit mengenai Habib Noh dan bagaimana orang-orang kawasan di Tanjung Pagar telah menggelarkannya demikian kerana terbukti orang-orang kampung ketika itu mengikut sumber-sumbernya, beliau ini selalu berhadapan di hadapan lautan yang besar. Orang-orang yang ingin melabuh pergi ke mana-mana akan berjumpa dengan Tuan Habib, minta doa dan sebagainya, dan terus melaburkan perjalanan kerana di situ ada kapal dari kawasan kapal, maka mereka dekat dengan kawasan itu. Sehingga kan Habib Noh pernah berpesan dalam setengah penulisan-penulisan yang kami sedang selidiki mutawatirnya perjalanannya, kalau boleh letakkan kuburku di atas bukit agar mereka nak pergi haji dapat ziarah aku. Sampai begitu. Dia nak dekat dengan kapal juga di atas bukit ni. Bila orang nak pergi kapal, singgah sekejap, tak susahkan mereka. Kalau kubur aku kat jauh-jauh, mereka nak ziarah macam mana? Jadi dia nak dekat dengan sini agar orang yang nak pergi haji, ziarahnya dulu dan sebagainya. Dia nak doakan orang pergi haji. Habib Noh punya hajat sampai sekarang, orang dah tak pakai lagi kapal. Kalau nak pergi Changi Airport pun masih dekat juga, tak jauh. Ziarah dia kebetulan masuk ECP terus sampai hajatnya masih tercapai, walaupun dah tak ada kapal kat sebelah Balmerut. Ini dia antara karamah yang mana permintaan, kehendak para awliya jalan terus. Pemberian Allah kepada seorang hamba ini kekal abadi. Dia dah meninggal, pemberiannya masih ada lagi ke atas sampai hari ini Allah beri. Tapi kalau pemberian itu dituntut, diusahakan, selepas orang tu meninggal, pemberian tu hilang. Ada orang dekat dunia, dia berusaha siang malam nak dapat karamah, menuntut ilmu yang pelik-pelik, yang aneh-aneh, nak sesuatu yang magic-magic yang luar biasa. Dia tuntut. Orang ni kalau dapat pun, ada masa benda tu akan terpisah dengan dia. Paling-paling bila hari dia wafat, pemberian tu terpisah dengannya. Tapi kalau orang berkhidmat dengan Allah, beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila Allah memberinya tanpa dia minta, pemberian itu kekal abadi walaupun dia dah meninggal sampai hari ini. Sebab itu kita sentiasa minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita syafaat dan berkat orang-orang soleh, kerana pemberian Allah kepada dia masih jalan terus, masih ada lagi. Dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala permintaan kita, hajat-hajat kita pada pagi ini, petang ini, untuk hadir dalam majlis Habib Noh, agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Habib Noh ini menunaikan hajat-hajat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita tutup dengan bacaan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmataka fil ghadati wal ashi ala habibina Habib Noh bin Muhammad al-Habsyi. Allahumma salli wa sallim ala jaddihi al-Hashim al-Qurashi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man khashi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan sendiri terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ghaus atas ceramah bacaan manaqib Habib Noh. Sebahagian pada manaqibnya dapatlah kita bertambah kenal dengan Habib yang kita haulkan pada hari ini. Sekarang saya jemput tampil tamu kita daripada Amerika Syarikat, tuan-tuan sekalian. Maka ada bersama kita Syekh Yahya Rhodes dan juga Syekh Khalil Moore. Maka dengan segala hormatnya saya persilakan tampil Syekh Khalil Moore untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam bahasa Inggeris. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم انظر إلينا وطهر قلوبنا وزكي نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا برحمتك يا عفو يا كريم. يا عفو يا كريم. يا عفو يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المجتبى المختار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is an honor from Allah subhanahu wa ta'ala to be able to stand here and speak with you. And we are most
unworthy of this occasion.